Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimin illa khasara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan menyeru kepada sidang jemaah yang dikasihi sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat serta mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala demi mencari keredaannya di dunia maupun di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk menjaga kesihatan tuntutan agama. Sidang jemaah yang dikasihi, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita terpilih untuk melaksanakan solat Jumaat pada hari ini. Ketahuilah bahawa terdapat ramai lagi umat Islam yang bercita-cita untuk melaksanakan solat Jumaat dan jemaah di masjid. Namun kerana adanya perintah kawalan pergerakan bersyarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan, maka kita terpaksa melaksanakan solat dalam beberapa garis panduan dan ketetapan. Islam bukan semata-mata agama yang merangkumi aspek peribadatan semata-mata. Bahkan Islam merupakan satu cara hidup lengkap kehidupan manusia termasuk kerohanian, ekonomi, politik, sosial, kesenian, ketenteraan dan tidak terkecuali sukan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu akan keadaan kita sebagai hamba-Nya. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Islam sahajalah satu-satunya cara hidup yang baik dan diridai Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19 yang bermaksud, sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah ialah Islam. Sidang Jumaat yang dimuliakan, sememangnya penyakit dan rawatan tidak dapat dipisahkan kerana setiap penyakit pada dasarnya memerlukan rawatan penyembuhan. Malah kita mendapati bahawa Al-Quran itu sendiri merupakan penawar bagi pelbagai penyakit yang zahir dan batin. Tambahan pula Rasulullah SAW pernah melakukan rawatan melihat kepada punca penyakit dan kesesuaian dengan ubatnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu an bahawa baginda SAW bersabda, An Jabir an Rasulullah SAW annahu qala likulli da'in dawa'un fa iza usiba dawa'ud da'i bara'ati biiznillah azza wajal. Mafhumnya daripada Jabir daripada Rasulullah SAW, baginda bersabda, setiap penyakit ada ubatnya, maka apabila ubat itu serasi digunakan untuk menyembuhkan penyakit, ia akan sembuh dengan izin Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati sekalian, Islam menuntut umatnya untuk memiliki tubuh badan yang sihat supaya dapat melaksanakan tugas sebagai khalifah di bumi Allah, melaksanakan syiar Islam, mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya secara berterusan. Apabila seseorang Muslim itu sihat, dia mempunyai kekuatan dan kemampuan tubuh yang cergas serta fikiran yang cerdas untuk melaksanakan apa-apa jua kewajipan dan tanggungjawab yang telah dipikulnya. Namun harus diingat, hendak bersukan biarlah kita menuruti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Jangan kerana terlalu mengikut arus kemodenan kita meninggalkan nilai-nilai Islam. Rasulullah SAW sabda, Al-mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ila Allah minal mu'min da'if. Mafhumnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, mutakhir ini kaedah rawatan semakin berkembang pesat seiring dengan kemunculan penyakit-penyakit yang semakin membimbangkan. Justru muncul pelbagai kaedah pencegahan penyakit bagi mengekalkan kesihatan masyarakat. Malaysia pada amnya memperkenalkan kaedah pencegahan penyakit melalui pelalian bagi mengekang masyarakat daripada terdedah kepada penyakit-penyakit berbahaya yang mengancam nyawa. Namun ada dalam kalangan masyarakat mempersoalkan adakah kaedah perubatan atau pencegahan yang dilaksanakan sehingga kini betul-betul mengikut kehendak syarak atau sebaliknya. Kebimbangan ini berlaku ekoran daripada berita-berita dan kabar angin yang tersebar luas di media baharu yang mengatakan bahawa vaksin ini mengandungi bahan-bahan haram dan mengatakan bahawa vaksin ini
membahayakan yang boleh mengancam kesihatan nyawa. Tuduhan turut dilemparkan kepada kerajaan, kononnya program ini untuk melemahkan umat Islam dengan mendedahkan anak-anak dan masyarakat kita dengan kemungkinan dijangkiti penyakit-penyakit berbahaya yang boleh mengancam nyawa. Hakikatnya, imunisasi atau suntikan vaksin pelalian adalah bertujuan untuk menguatkan antibodi atau daya tahan badan manusia terhadap penyakit. Ia dapat melindungi diri daripada dijangkiti oleh patogen penyakit cegahan vaksin, mengelakkan diri daripada mendapat penyakit yang teruk dan komplikasi dari penyakit tersebut seperti campak, TB, batuk, kokol, difteria, tetanus dan sebagainya. Sejarah telah membuktikan bahawa dunia Islam telah menggunakan vaksin untuk mencegah penyakit semasa zaman pemerintahan Kerajaan Uthmaniyah di Turki pada abad ke-17. Teknologi ini kemudian dibawa dan diperkenalkan oleh Barat ke negara Great Britain. Ia kemudian telah dikaji dan diperhalusi oleh dunia Barat dan bagi mengeluarkan vaksin yang lebih selamat dan mempunyai keberkesanan yang tinggi dengan kesan sampingan yang rendah. Sidang Jumaat yang dimuliakan, ramai para ulama Islam bersetuju bahawa vaksinasi adalah dibenarkan. Namun jika vaksin tersebut dibuktikan secara perubatan boleh menyebabkan kemudaratan jika kepada tubuh badan atau kesan buruk vaksin tersebut melebihi kebaikan yang diberi oleh vaksin bagi melindungi manusia dari mendapat penyakit, maka vaksin ini adalah dilarang. Ini bertepatan dengan hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan kepada Ahmad di dalam Musnad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. La darar wa la dirara. Mafhumnya tidak merosakkan dengan apa cara sekalipun kepada orang lain maupun diri sendiri, juga saling tidak membahayakan orang lain. Di Malaysia, program imunisasi kanak-kanak kebangsaan telah dijalankan oleh kerajaan sejak tahun 1950-an lagi. Ia bertujuan untuk mencegah 12 jenis penyakit berjangkit disebabkan oleh bakteria dan virus tertentu secara percuma kepada bayi dan kanak-kanak di klinik kerajaan. Hasilnya, kematian kanak-kanak telah menurun sebanyak 85% bagi tempoh 1970 hingga 2000. Selain itu, ia juga telah berjaya membasmi cacar dan polio di samping melindungi penerimanya dan menghalang penyebaran penyakit tersebut. Vaksin tidak mengandungi bahan-bahan yang boleh merosakkan tubuh badan. Bahkan kesemua vaksin yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan adalah berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan dadah dan telah dinilai mengikut keperluan piawaian antarabangsa termasuk Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan aspek kualiti, keselamatan dan keberkesanannya. Sidang Jumaat yang dimuliakan, di sisi syarak, imunisasi merupakan satu jalan pencegahan yang amat dituntut oleh Islam dengan kaedah usul fiqh iaitu saddu dzari'ah. Dalam isu ini, vaksin bukan lagi merupakan kehendak seseorang, tetapi bahan pencegah ini kini menjadi keperluan kepada masyarakat. Secara umumnya, keharusan ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 yang bermaksud, dan janganlah kamu sengaja mencapakkan diri kamu dalam bahaya kebinasaan. Jelasnya, tindakan segelintir masyarakat yang enggan mengambil imunisasi boleh dianggap mendekatkan diri dalam bahaya penyakit. Perbuatan ini bukan sahaja membahayakan kepada kanak-kanak, tetapi juga boleh menjadi punca merebaknya jangkitan penyakit-penyakit berbahaya tersebut. Sehubungan itu, berdasarkan ketetapan dan panduan syarak sejak dari tahun 1988 lagi, Malaysia telah mengeluarkan beberapa pandangan hukum yang berkaitan langsung dengan imunisasi yang seharusnya menjadi panduan seluruh umat Islam. Antaranya imunisasi hepatitis B menurut Islam, pandangan Islam terhadap imunisasi campak, batuk, TB, kokol, difteria, tetanus dan polio, ubat pelalian rubella, hukum suntikan pelalian vaksin meningokal, meningitis oleh orang Islam, bukan hukum pengambilan vaksin human HPV dan hukum penggunaan vaksin meningitis menvio. Sidang Jumaat yang dimuliakan, pada dasarnya Islam mencegah penggunaan ubat dari sumber yang haram untuk mengubati sesuatu penyakit berdasarkan mafhum hadis Rasulullah SAW dari Abi Darda radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan penawar, dan Dia telah menjadikan bagi tiap-tiap penyakit itu penawar. Maka kamu berubatlah dan janganlah kamu berubat dengan perkara-perkara yang haram. Walau bagaimanapun, dalam keadaan darurat di mana tiada ubat lain yang boleh digunakan secara berkesan untuk mengubati sesuatu penyakit, sedangkan sesuatu penyakit itu perlu dicegah untuk mengubati sesuatu penyakit dan dirawat untuk memelihara kesihatan diri dan nyawa, ubat bersumberkan perkara-perkara yang ditegah adalah diharuskan selama mana tiada ubat lain dari sumber yang halal ditemui dan ianya dilakukan mengikut kadar yang diperlukan sahaja. Renungkanlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 yang bermaksud,
Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah alim وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته مسبحة بالقدس. قال الله تعالى مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. ورضى الله عن أربعة خلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن أزواج النبينا مطهرة من الأدناس وعن أهل بيته وأقاربته وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والميحان بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروه الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسأله من فضل يعطيكم ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون.